Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari. Kalau sebelum ini kita bersiaran di Felda wilayah di Semenanjung Malaysia, tapi kali ini berbeza. Sebab apa? Sebab saya sekarang berada di Kompleks Pejabat Felda, wilayah Sahabat di Lahad Datu Sabah. Kalau anda nak tahu apa menarik ada kat Felda ini, pastikan anda bersama dengan saya, tahu, sampai ke akhir rancangan nanti. Felda Sahabat terletak kira-kira 150 km dari Pekan Lahad Datu. Nama Sahabat berasal daripada nama sungai iaitu Subahat yang menjadi sumber bekalan air utama semasa awal pembukaan tanah di Lahad Datu. Oleh kerana Subahat membawa maksud yang kurang baik, namanya telah ditukar kepada Sahabat yang melambangkan kekuatan pengurusan Felda dalam program pembukaan tanah dengan sokongan rakan dan kenalan. Nampak macam sibuk ni, banyak kertas ni. Haji, boleh tak ceritakan serba sikit mengenai Felda wilayah Sahabat? Wilayah Sahabat ni merupakan wilayah yang terakhir dibuka di seluruh Malaysia lah. Tapi walaupun dia terakhir, setakat ini Alhamdulillah kita setaraf juga dengan wilayah-wilayah lain di Semenanjung. Ini merupakan impian dan harapan pemimpin-pemimpin dahulu. Kalau kita lihat pada tahun 79-80 dalam peta negeri Sabah tidak ada nama wilayah Sahabat ini dan baru saja wujudlah. Jadi ini merupakan satu kebanggaan kita, utamanya penduduk Sabah di kawasan Pantai Timur ini. Kerana terbukanya Felda wilayah Sahabat ini bukan saja memberi manfaat kepada peneroka, tetapi juga memberi manfaat kepada penduduk-penduduk kampung tradisional yang berhampiran. Kerana infrastruktur yang kita bawa juga memberi sumbangan kepada mereka. Felda wilayah Sahabat Lahad Datu Sabah mula dibangunkan pada 12 April 1979. Berkeluasan 124,614 hektar iaitu 104,214 hektar di daerah Lahad Datu Sabah dan 18,400 hektar di daerah Tawau Sabah. Dianggarkan hampir 90% kegunaan tanah dimajukan dengan projek tanaman kelapa sawit, manakala selebihnya adalah kawasan kompleks pentadbiran dan perumahan peneroka. Terdapat 3 kompleks atau gugusan iaitu Sahabat di Lahad Datu, Umas dan Kalabakan di Tawau. Penempatan peneroka bermula pada tahun 1995 dan menempatkan seramai 1,647 orang peneroka di 9 buah rancangan iaitu 871 orang di gugusan Umas, Tawau dan 776 orang di gugusan Sahabat Lahad Datu. Mereka terdiri daripada campuran 25 etnik Bumi Putera Sabah, 70% daripadanya adalah suku kaum Bajau. Di awal pembukaan tanah, pelbagai rintangan dihadapi oleh peneroka mahupun kaki tangan Felda. Antaranya tempoh perjalanan dari Pekan Lahad Datu atau Tawau ke tanah rancangan yang memakan masa 5 hingga 9 jam. Kerana pembangunan Felda di pendalaman pantai timur Sabah, pembinaan jalan raya yang sempurna untuk memendekkan masa perjalanan memberi impak yang besar bukan sahaja kepada warga peneroka Felda, bahkan limpahan pembangunan turut dirasai masyarakat luar. Antaranya peluang perniagaan di sepanjang perjalanan ke rancangan Felda, nilai tanah meningkat secara mendadak dan peluang pekerjaan di rancangan Felda. Lebih membanggakan, Felda wilayah Sahabat turut memenangi anugerah keindahan kampung, masjid dan pelbagai prasarana lain sama ada di peringkat daerah mahupun kebangsaan.
Felda Residence Sahabat diurus satu daripada 15 anak syarikat kumpulan Felda di Sabah, iaitu Felda Plantation Resort Sembilan Berhad yang menyediakan perkhidmatan perhotelan dan catering. Mula beroperasi pada Oktober 1993, pelbagai kemudahan disediakan di sini yang pasti memberi kepuasan kepada pengunjungnya. Lokasinya berhadapan Laut Sulu menawarkan panorama begitu indah dan jika bernasib baik, pengunjung dapat melihat sendiri sinaran matahari terawal yang terbit di Malaysia. Jumlah pengunjung yang menginap di Felda Residence Sahabat meningkat dari tahun ke tahun. Umpamanya tahun 2008, jumlah pelancong ke sini dianggarkan seramai 16,000 orang dan jumlah itu dijangka terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Sekarang ni saya berada di Jetty Sahabat dan kalau anda nak tahu, ini adalah satu-satunya jetty yang ada di Felda. Betul. Dan merupakan antara yang terpanjang Di Sabah. di Sabah. Dan bersama dengan saya sekarang adalah Encik Bahari, merupakan penyelia di sini. Boleh ceritakan sedikit mengenai jetty ni? Ya, jetty ini adalah milik Felda. Dia dibina pada tahun 1983. Pada mulanya dia punya panjang hanya 530 meter. Dan apabila pada tahun 1993 fasa kedua telah dibina dengan kepanjangan 470 meter. Dan sehingga sekarang masuk ke fasa 3, panjang jetty ini panjang 1.250 meter. Dengan kos pembinaan mencecah RM35 juta, Jetty Felda Sahabat berkeupayaan menampung sandaran berat kapal maksimum sebanyak 40,000 deadweight DWT. Luas laluan kenderaan adalah 3.6 meter. Ia mendapat pengiktirafan International Ship Port Security (ISPS), lesen yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia dan juga diiktiraf International Maritime Organization oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, merupakan pengiktirafan tertinggi untuk sesebuah pelabuhan. Purata 8 buah kapal berlabuh sebulan, 2 kapal kargo kering dan 2 kapal minyak boleh berlabuh dalam satu masa. Antara aktiviti utama di jetty ini, pemugahan minyak sawit ke kapal menggunakan saliran paip, pemugahan dedak kernel untuk makanan haiwan ternakan atau PKE dan baja pertanian dari kapal menggunakan grab serta bekalan air bersih ke kapal dagang dan TLDM. Kapasiti pemugahan kargo kering antara 1,100 hingga 1,300 tan sehari. Jetty ini diuruskan Felda Transport Services Sembilan Berhad Sabah. Sahabat Biomass Power Plant (SBPP) merupakan salah satu projek Felda Farm Industri Sembilan Berhad yang dibina khusus untuk mengeluarkan kuasa elektrik dan steam. Loji jana kuasa ini dibina di atas tapak seluas 21,060 meter persegi dan terletak di kawasan perindustrian Bandar Sahabat. Kapasiti loji jana kuasa ini berkeupayaan menjana kuasa elektrik sebanyak 7.5 megawatt melalui turbin generator dan 50 tan steam sejam. Pembinaannya bertujuan membantu melupuskan tandan kosong EFB dari kilang, mengurangkan penggunaan minyak diesel serta membekalkan kuasa elektrik dan steam. Kilang-kilang sawit yang beroperasi tidak dibenarkan untuk melupuskan tandan kosong sawit melalui proses pembakaran di insinerator. Tandan-tandan kosong ini akan dihantar ke ladang-ladang berhampiran untuk tujuan pelupusan secara normal. Masalah ini semakin hari semakin meruncing dan membebankan pihak pentadbiran kilang apabila kawasan pelupusan tidak mencukupi. Dengan adanya loji ini akan dapat membantu kilang-kilang Felda bagi mengatasi masalah tandan kosong yang berlebihan hasil dari operasi pemprosesan buah sawit. Jumlah tandan kosong ini semakin hari semakin bertambah bergantung pada jumlah buah sawit yang diproses di mana ia tidak dapat dilupuskan kerana ketiadaan insinerator.
Tandan-tandan kosong yang berlebihan ini akan dihantar ke loji untuk dijadikan bahan bakar boiler untuk penjanaan steam. Loji ini memerlukan sebanyak 700 tan tandan kosong sehari untuk menampung keperluan operasi boiler selama 24 jam. Loji jana kuasa ini dilengkapi dengan sebuah boiler yang berkeupayaan untuk menjana steam sebanyak 50 tan sejam bagi menjalankan turbin generator. Untuk menghasilkan steam, air yang telah dirawat digunakan untuk memenuhi keperluan boiler. Sumber ini akan dibekalkan oleh Felda Engineering Services Sembilan Berhad FESSB, salah sebuah anak syarikat Felda yang melakukan kerja-kerja kejuruteraan. Steam yang telah diguna pada turbin sebahagiannya akan dibekalkan ke sebuah loji penapisan minyak dan selebihnya akan digitar semula untuk dijadikan air melalui proses pemeluapan. Dengan penggunaan turbin steam untuk penjanaan elektrik, penggunaan enjin diesel akan dapat dikurangkan dan seterusnya membantu mengurangkan peratus pelepasan karbon ke udara yang akan mencemar alam sekitar. Bukan sahaja tenaga elektrik, bahkan Felda turut menguruskan sendiri loji rawatan air bagi membekalkan air bersih kepada seluruh warga peneroka di Felda Wilayah Sahabat. Terdapat 4 loji rawatan air dengan punca air diperolehi daripada Sungai Sahabat dan air tadahan hujan. Pelbagai cara dilakukan pihak pengurusan Felda bagi menyampaikan maklumat terkini dan isu-isu semasa kepada warga peneroka. Aktiviti seumpama ini bukan sahaja dapat menyalurkan informasi semasa dan tepat terus kepada peneroka, bahkan secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi hubungan antara warga peneroka di sini. Bersama dengan saya sekarang adalah Encik Nordin. Beliau merupakan pengurus di Sahabat 4 dan 5. Betul? Ya, betul. Jadi yang tadi tu program apa dinamakan? Yang tadi itu adalah program rokol bulanan untuk warga Felda Sahabat 4 dan 5. Rokol bulanan? Ya. Rokol bulanan itu apa dia? Dia satu sistem ataupun program berjumpa dengan semua warga peneroka dimestikan hadir dalam program ini yang kita akan adakan setiap awal bulan, hari Jumaat. Setiap Jumaat? Setiap Jumaat awal bulan. Ya. So di situ programnya, pengisiannya adalah memberi maklumat yang terkini, membuat perancangan untuk menyampaikan apa yang perlu dibuat dan mengucapkan ribuan tahniah kasih apa yang telah mereka lakukan. Dan selepas itu kita adakan senam robek untuk menarik daya lebih ramai lagi warga peneroka datang. Dan selepas kita buat senam robek, kita akan membuat aktiviti gotong royong kawasan kampung. Uniknya, Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu Sabak ini, nama rancangan disusun mengikut abjad bermula dengan A iaitu Anjung Tedoh dan berakhir dengan huruf K iaitu Kembara Sakti. Dalam memastikan keselesaan hidup masyarakat peneroka, Felda menyediakan kemudahan pinjaman pembesaran rumah secara besar-besaran mulai tahun 2006. Had pinjaman maksimum RM40,000 sehingga Mei 2009, jumlah pinjaman yang dikeluarkan untuk peneroka Felda di Sabah berjumlah hampir RM40 juta. Besarnya rumah banglo ni. Saudara, ini adalah rumah banglo milik Mio Abdul Halim dan juga Aida Ali. Aida Ali ni saya rasa isteri dia. Jadi saya dimaklumkan Mio Abdul Halim ni merupakan salah seorang peneroka yang berjaya. Macam mana dia boleh berjaya? Apa kata kita masuk dalam, kita tanya dia. Assalamualaikum. Pasangan suami isteri Miol Abdul Halim dan Aida Ali merupakan antara peneroka di Felda Wilayah Sahabat yang memanfaatkan kemudahan pinjaman itu. Rumah papan yang didiami mereka kira-kira 13 tahun lalu kini berubah wajah. Rumah ini siap dibina sepenuhnya pada tahun 2005 dengan anggaran kos mencecah RM300,000.
Kasihannya itulah kita buat ada kerja kontrak, jadi kita ada pendapatan lebih lah. Kita tidak harap hasil ladang lah, begitu. Nah, dulu kita susah lah, sekarang kita senang lah, biasanya. Nah, keselesaan itu. Dulu rumah macam mana? Dulu rumah kayu lah, biasa lah. Rumah biasa lah. Sekarang ni dapat nikmat tu lah kata orang tu kan. Nikmat tu atas bantuan Felda lah. Atas bantuan Felda. Pembangunan usahawan menjadi alternatif Felda untuk menambah pendapatan peneroka. Dengan itu, ekonomi peneroka tidak bergantung sepenuhnya kepada hasil sawit. Felda mensasarkan 30% daripada peneroka terlibat dalam aktiviti usahawan. Felda menyediakan kemudahan pinjaman perniagaan antaranya skim insentif usahawan Felda SIUF dengan had sehingga RM150,000. Generasi pertama Felda Wilayah Sahabat, Rosman Usin, 41 tahun, memulakan perusahaan roti ini sejak tahun 2006 dengan modal awal RM15,000. Tapak bengkel roti ini merupakan sumbangan Felda selain pinjaman SIUF berjumlah RM100,000. Menggunakan jenama Man Bakery, 13 jenis roti dihasilkan di bengkel ini. Dan roti sandwich merupakan yang paling mendapat permintaan tinggi pelanggan. Sebanyak 125 kg tepung diproses sehari dengan tenaga kerja terlatih seramai 12 orang terdiri daripada anak-anak peneroka Felda Wilayah Sahabat. Pemilik restoran Sri Kencana dan Salomah Catering ini merupakan graduan lulusan Ijazah Sarjana Muda Kewangan dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Salina Arsah, 24 tahun, menyertai program Tunas Mekar Felda iaitu program untuk melatih graduan universiti yang berminat menjadi usahawan. Menerusi program ini, beliau dilatih selama 10 bulan dan diberi allowance sebanyak RM700 sebulan oleh Felda. Felda Umas yang terletak kira-kira 75 km dari Bandar Tawau Sabah merupakan satu daripada 9 rancangan yang ada dalam Felda Wilayah Sahabat. Ia berkeluasan 4,860.39 hektar dengan jumlah peneroka seramai 776 orang. Jika sebelum ini saya berada di Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu, tapi sekarang ini saya berada di Felda Umas Tawau. Sebab apa saya berada di sini? Sebab Felda Umas merupakan salah satu daripada tanah rancangan yang ada di Felda Wilayah Sahabat. Kalau anda nak tahu apa antara projek-projek yang ada di Felda Umas ini, bersama dengan saya adalah salah seorang daripada pengurus di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa antara projek-projek yang ada dekat sini? Okey, di Felda Umas ni kita dapat projek yang pertama ialah projek membuat perahu daripada fiberglass. Dan yang keduanya adalah projek membuat keropok amplang. Di Semenanjung tak ada ni keropok amplang, di Sabah je ada. Yang ketiganya kita ada projek membuat mi basah dan juga mi kering. Dan yang bersama kita juga pada hari ini adalah usahawan berjaya Felda Wilayah Sabah dan juga dia telah berjaya di peringkat nasional di Felda, iaitu Tuan Haji Amrullah, iaitu dia pemenang anugerah usahawan kategori ternakan peringkat nasional. Jadi usahawan berjaya kita. Ada berapa ekor lembu yang ada kat sini? Sekarang adalah 100 lembu, ada 115 ekor. Kerbau ada 140 ekor lah. Dan sekarang pasarannya kebanyakan dari kawasan Tawau lah. Ada juga segelincir macam pergi Indonesia dan juga di bagian Sarawak lah. Okey, jadi Urus, jadi nak tunjuk dekat saya apa ni ada kat sini, projek apa? Okey, hari ini kita akan pergi tengok projek membuat perahu ataupun sampan daripada fiberglass. Dan yang keduanya kita akan melihat projek membuat keropok amplang. Oh, keropok amplang. Di Semenanjung tak ada keropok amplang ni. Betul tu. Di Sabah aja ada. Di Sabah yang popular tu. Popular. Amplang kan?
Nanti kita boleh lihatlah macam mana dia punya proses dia buat tu kan. Okey, jadi terima kasihlah banyak. Sama-sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Kifli Nanang, 53 tahun, satu-satunya Bumiputera dan peneroka di Felda Umas yang menjalankan perusahaan membuat bot daripada gentian kaca atau fiberglass. Beliau merupakan pembekal utama bot daripada gentian kaca kepada nelayan-nelayan di daerah Tawau Sabah. Perusahaan ini bermula sejak tahun 2007 dengan modal sendiri sebanyak RM15,000 serta pinjaman siuf berjumlah RM60,000 untuk membina bangunan dan pejabat. Sebenarnya begini, dalam cerita permulaan saya ni, memanglah macam kami orang susah lah. Dulu-dulunya memang susah lah. Jadi masuk penuka Felda, jadi kemudian, tahulah orang kampung biasa ke laut, buat jalan kaki lah, ada bot. Habis itu, mulai itu nak pergi kilang Cina lah, beli benda-benda yang begini kan. Saya bilang, okey juga ini. Saya begitu pertama lah. Jadi bila saya tidur, saya ada timbul minat untuk membuat ini lah, macam ini kan. Dapat mimpi ya? Enggak juga macam, kenapa dia boleh buat, kita tak boleh buat. Dan tengok gitu macam kan. Jadi mulai daripada situlah. Sebuah bot mengambil masa 3 hingga ke 4 hari untuk disiapkan dengan bantuan 9 orang pekerja mahir. Ia berharga antara RM2,500 hingga RM8,000 bergantung kepada saiz sesebuah bot. Bot daripada gentian kaca lebih tahan lama berbanding bot yang dihasilkan daripada kayu. Ketahanan bot ini mencecah sehingga lebih 30 tahun. Tidak lengkap rasanya berkunjung ke Tawau jika tidak melihat sendiri bagaimana keropok amplang yang sememangnya makanan popular di sini dihasilkan. Ya saudara, sekarang ni saya dah pun sampai ke bengkel pemprosesan keropok amplang dan bersama dengan saya sekarang adalah akak yang membuat keropok amplang. Ya, saya. Betul? Ya, saya. Selain daripada keropok amplang, ada buat apa kat sini? Saya memproses pelbagai makanan ringan lah. Memang banyak lah. Banyak lah. Tapi produk utama adalah keropok amplang. Keropok amplang. Keropok amplang ni ikan apa? Ikan tenggiri. Oh, dia tak boleh ikan lain eh? Boleh juga daripada ikan kerisi itu, tapi tidak sehebat dengan ikan tenggiri lah. Ikan tenggiri lah. Jadi orang datang sini lah beli keropok amplang eh? Ya. Tak ada pasarkan.